Trump memperkeras pendirian terhadap Iran dan mengubah krisis nuklear menjadi ujian kekuatan di hadapan dunia. Pada hari Kamis, 30 April 2026, tentera Amerika Syarikat memperkuat kehadirannya di Timur Tengah. Dan sekatan itu menekan ekonomi Teheran sehingga menyebabkan mata wang Iran merosot sementara Iran sudah bersiap untuk gelombang protes baru. Trump menyatakan bahawa bahkan Vladimir Putin tidak mahu melihat Iran memiliki senjata nuklear. Mesej itu jelas dan keras. Rezim itu mungkin bertegas untuk terus berkonfrontasi, tetapi setiap hari tanpa perjanjian meningkatkan pengasingan, meruntuhkan keyakinan dalaman, dan menolak negara ke dalam krisis yang lebih mendalam. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda. Tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat. Dalam standar Credibility Milson Alves, Trump bukan sekadar berucap, dia telah menerbitkan satu mesej baharu. Dia berkata bahawa Iran tidak mampu untuk mengatur diri, tidak tahu menandatangani perjanjian tanpa senjata nuklear dan perlu segera meyakinkan diri. Penerbitan itu disertakan dengan frasa sudah cukup berlembut di tengah-tengah kebuntuan dalam rundingan untuk menamatkan perang yang melibatkan Amerika Syarikat, Israel, dan Iran. Di belakang tabir, Rumah Putih sedang mempertimbangkan ide untuk melanjutkan sekatan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Penilaian yang dikaitkan dengan pihak berkuasa Amerika adalah bahawa sekatan itu mungkin kurang berisiko berbanding menyambung semula pengeboman berskala besar. Cukup kuat untuk menekan ekonomi Iran sehingga rejim itu menerima perjanjian nuklear yang lebih ketat. Tuntutan utama tetap jelas, Iran perlu meninggalkan laluan yang boleh membawa kepada bom nuklear. Sekatan itu menyentuh titik paling sensitif rejim, minyak. Tanpa dapat menyalurkan hasil pengeluarannya seperti biasa, Iran mula menghadapi kekurangan ruang untuk menyimpan minyak, penurunan hasil pendapatan, dan risiko terpaksa memberhentikan operasi telaga minyak. Pakar-pakar yang dipetik oleh Al Jazeera menyatakan bahawa jika sekatan itu berterusan, Teheran mungkin terpaksa mengurangkan pengeluaran kerana stok boleh penuh dengan cepat. Pulau Karg, terminal ekspor minyak utama Iran, telah menjadi simbol tekanan ini. Logik Donald Trump adalah mudah. Jika rejim Iran bergantung kepada minyak untuk membiayai jentera ketenteraannya, sekutu bersenjatanya dan kehadirannya di rantau ini, memotong aliran itu bermakna melemahkan asas kuasa Teheran. Ini bukan sekadar pertikaian diplomatik. Ia adalah satu kempen mencekik ekonomi yang dibuat untuk memaksa Iran memilih antara berunding atau melihat struktur kewangan mereka sendiri lebur. Sementara itu, tentera Amerika Syarikat menghantar lebih banyak aset ketenteraan ke Timur Tengah. Akhbar Washington Post melaporkan bahawa ribuan anggota tentera tambahan telah dihantar ke rantau itu, termasuk kira-kira 6,000 orang di atas kapal. Seramai 4,200 lagi anggota tentera dari kumpulan amfibi Boxer juga dijangka berada berampiran. Kehadiran tentera ini meningkatkan keupayaan Amerika untuk berunding. Kehadiran tentera ini berfungsi sebagai mesej. Trump mengekalkan sekatan, mendesak agar satu perjanjian dicapai dan menjelaskan bahawa kekuatan sedia ada jika rejim cuba melengahkan masa. Rumah Putih tidak mahu menjual idea perang terbuka dengan apa jua kos, tetapi juga tidak mahu kelihatan seperti tebusan Teheran. Oleh itu, strategi ini menggabungkan kapal, tekanan ekonomi, amaran awam dan rundingan yang dijalankan di bawah ancaman. Hasilnya sudah mula kelihatan di dalam Iran. Mata wang Iran jatuh ke paras terendah dalam sejarah, mencecah 1,810,000 rial bagi setiap dolar menurut Reuters. Kejatuhan hampir 15% hanya dalam 2 hari dengan inflasi tahunan sebanyak 65,8% pada bulan Iran yang berakhir pada 20 April. Tekanan sekatan ditambah dengan kerosakan pada infrastruktur dan kesukaran mendapatkan mata wang asing telah meletakkan ekonomi Iran dalam keadaan terkejut. Krisis ini bukan sekadar tentang angka. Apabila mata wang kehilangan nilai, harga makanan meningkat, gaji kehilangan daya beli dan rakyat merasai beban itu serta-merta. Dalam berita yang tersebar, terdapat laporan mengenai kebimbangan terhadap gelombang baru protes kerana inflasi, pengangguran dan kenaikan kos sara hidup telah sampai ke titik paling berbahaya bagi mana-mana rejim tertutup, kesabaran rakyat di jalanan.
Institut Kajian Perang juga menunjukkan bahawa badan utama pembuat keputusan keselamatan negara Iran sedang bersiap sedia untuk kemungkinan gelombang protes berikutan kemerosotan ekonomi dan tekanan sosial. Ini menunjukkan bahawa Teheran memahami risikonya. Rejim itu mungkin cuba menentang sekatan secara retorik, tetapi mereka sedar bahawa kemerosotan ekonomi boleh membuka keretakan dalaman yang sukar untuk dikawal. Trump bertaruh tepat pada keretakan itu. Mesejnya ialah rejim Iran tidak akan digulingkan oleh janji kosong, tetapi melalui tekanan sebenar ke atas wang, minyak, perdagangan dan keupayaan ketenteraan. Ideanya ialah untuk menghilangkan ruang selesa Tehran untuk berunding tanpa sebarang kos. Setiap hari sekatan meningkatkan tekanan. Setiap kapal yang terhenti, setiap tong tanpa destinasi dan setiap kejatuhan mata wang menguatkan mesej yang sama. Pada masa yang sama, Washington cuba menjadikan pendirian Putin sebagai satu dilema bagi Iran. Jika Rusia, rakan penting Teheran dalam pelbagai bidang, pun tidak mahu melihat Iran memiliki senjata nuklear, rejim itu akan semakin terasing daripada naratif antarabangsa. Trump menggunakan perkara ini untuk mengatakan bahawa isu ini bukan hanya tuntutan Amerika, ia adalah garis merah yang diakui oleh Moskow menurut beliau. Perkara ini penting kerana Iran sentiasa cuba menggambarkan program nuklearnya sebagai hak negara dan simbol kedaulatan. Tetapi Trump cuba mengubah fokus perbualan. Masalahnya bukanlah tenaga, sains atau kebanggaan negara. Masalahnya ialah membenarkan sebuah rejim yang dituduh membiayai kumpulan bersenjata dan menggugat kestabilan Timur Tengah untuk memiliki akses kepada senjata nuklear. Dalam kerangka ini, Teheran tidak dilihat sebagai mangsa tetapi sebagai ancaman. Tafsiran ini keras terhadap Teheran. Sementara Iran cuba bertahan, kuasa-kuasa serantau lain mula bergerak untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Emiriyah mencari autonomi dalam sektor minyak. Israel memberi isyarat bahawa mereka bersedia untuk menyambung semula tindakan jika mendapat lampu hijau dari Amerika. Amerika Syarikat meningkatkan kehadiran ketenteraan mereka. Dan Trump cuba menggunakan Putin sebagai satu lagi bukti bahawa Iran semakin kehabisan pilihan. Rejim Iran masih cuba untuk bertindak balas. Pihak berkuasa Teheran bercakap tentang penentangan. Mereka menuduh Washington cuba menimbulkan perpecahan dalaman dan menuntut penamatan blokade untuk kembali ke meja rundingan. Tetapi setakat ini jawapan Amerika adalah untuk terus mengekalkan tekanan. Trump menunjukkan bahawa beliau tidak menerima cadangan yang akan membuka semula Selat Hormuz, sementara perbincangan mengenai isu nuklear ditangguhkan ke kemudian hari. Bagi beliau, itu bermakna memberi kelegaan sebelum konsesi utama diberikan. Itulah sebabnya frasa "sudah cukup berbaik-baik" tidak muncul secara bersendirian. Ia merangkum frasa baru dalam strategi Amerika. Pertama, serangan telah mengurangkan keupayaan ketenteraan Iran menurut Trump. Selepas itu, gencatan senjata berlaku. Kini masuk fasa pencekikan ekonomi dengan kapal, minyak, mata wang dan rundingan yang terhenti. Teheran masih mempunyai kad, tetapi sudah tidak bermain dengan selesa seperti dulu. Di dalam negara Iran, bahaya semakin meningkat kerana rakyat merasai krisis sebelum golongan elit. Apabila harga makanan naik, apabila mata wang kehilangan nilai dan apabila pekerjaan hilang, tekanan keluar dari pejabat dan sampai ke jalanan. Pada ketika inilah rejim paling takut kehilangan kawalan. Penindasan mungkin dapat menahan protes untuk seketika, tetapi ia tidak menyelesaikan inflasi, kekurangan pendapatan dan runtuhnya kepercayaan. Bagi Trump, inilah masanya untuk menekan, bukan berundur. Presiden Amerika mahu menunjukkan bahawa Iran hanya akan ada jalan keluar jika menerima perjanjian yang menghalang laluan kepada senjata nuklear. Dan perbualan dengan Putin membantu dalam naratif ini kerana ia menghilangkan kemungkinan bagi Teheran untuk mengatakan bahawa tekanan hanya datang dari Washington dan Israel. Jika Moskow juga tidak mahu bom itu berada di tangan Iran, pengasingan akan menjadi lebih berat. Kes sekarang berkisar pada satu soalan praktikal. Berapa lama rejim Iran boleh bertahan tanpa melepaskan sesuatu yang penting? Mata wang sudah merosot, minyak tersekat, perdagangan maritim berada di bawah tekanan, protes membimbangkan keselamatan dalaman dan kekuatan tentera Amerika semakin meningkat di rantau ini. Sekatan telah menjadi alat utama Trump untuk mendesak Teheran mencapai satu perjanjian.
Akhirnya, message-nya ringkas. Trump meletakkan Iran di hadapan satu pilihan pahit, menerima perjanjian tanpa senjata nuklir atau terus kehilangan uang, pengaruh, dan kestabilan. Dan kenyataan tentang Putin menguatkan lagi perkara paling sensitif dalam krisis ini. Bahkan Moskow tidak mahu melihat Teheran melangkaui garisan itu. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.